Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton Didik TV, terutamanya calon-calon SPM 2021, pasti anda semua telah bersedia untuk menghadapi cabaran SPM 2021. Baiklah, pada kali ini Ustazah akan bersama-sama berkongsi dengan anda berhubung dengan Pendidikan Islam Kertas 1, kod 1223/1. Pada kali ini, Ustazah akan fokus kepada bidang Al-Quran, hadis dan juga akidah. Baiklah, diharapkan semua calon SPM di mana saja anda berada bersedia dengan alat-alat tulis anda. Kita berkenalan dahulu dengan kertas soalan SPM Pendidikan Islam Kertas 1 1223/1, iaitu terdapat 5 soalan. Pastikan anda menjawab kesemua soalan ini. 5 soalan ini merangkumi 6 bidang, iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, bidang tamadun Islam, bidang akhlak Islamiah. Dan kertas soalan ini mengambil masa 2 jam 30 minit. Ustazah harap calon-calon SPM bijak menggunakan masa agar dapat menjawab kertas soalan ini dengan cemerlang mengikut masa yang ditetapkan. Baiklah, ini ialah contoh, soalan contoh berhubung dengan kertas SPM Pendidikan Islam Kertas 1. Kertas Pendidikan Islam Kertas 1 merupakan subjektif berstruktur. Subjektif berstruktur. Kalau calon-calon perhatikan di skrin TV anda, dia bermula dengan satu idea ataupun satu rangsangan dan kemudian soalan 1, 2 dan 3 berkait antara satu sama lain. Kalau kita lihat di situ, hadis di atas menjelaskan tentang kemuliaan berdikari. Berdasarkan hadis di atas, 1. Nyatakan maksud berdikari, jelaskan 2 konsep berdikari, terangkan kelebihan berdikari kepada individu dan kemudian huraikan hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Ini dipanggil soalan berstruktur. Seterusnya, subjektif respon terhad bermaksud soalan ataupun jawapan yang diperlukan oleh murid adalah terhad. Nanti Ustazah akan tunjukkan pada slide yang seterusnya. Dan juga subjektif respon terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka? Cuba perhatikan slide ini. Okey. Kita lihat soalan-soalan ataupun jenis-jenis soalan yang dari respon terhad, dia merupakan soalan-soalan fakta. Soalan-soalan fakta. Contohnya, apakah maksud rasuah? Nyatakan 2 bentuk rasuah. Dan respon yang diperlukan dari murid ialah berdasarkan tajuk dalam DSKP ataupun buku teks. Maksudnya murid-murid kena membaca buku sebagai persediaan kerana ini adalah soalan fakta. Seterusnya ialah respon terbuka, lebih kepada kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Contoh soalannya, jelaskan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Jawapan yang diperlukan dari murid adalah jawapan yang bersifat polikotomus, iaitu maksudnya memerlukan jawapan yang pelbagai dari murid. Yang pelbagai dari murid. Ini yang dipanggil sebagai respon terbuka. Manakala soalan respon terbuka untuk kemahiran berfikir aras tinggi pula ialah memerlukan jawapan dalam bentuk perenggan. Contohnya, rasuah membawa parah. Kemukakan hujah anda bagi membendung gejala rasuah. Soalan seperti ini memerlukan murid untuk menjawab soalan dalam bentuk perenggan. Jangan ke mana-mana, nanti Ustazah akan tunjukkan contoh-contohnya. Seterusnya, perkara penting yang calon-calon perlu perhatikan dan beri perhatian ialah kata tugas. Dalam contoh-contoh soalan SPM Pendidikan Islam Kertas 1, kata tugas sangat-sangat penting. Contohnya, nyatakan.
Okey, seperti yang ada di dalam slide, cuba perhatikan. Senaraikan, namakan. Untuk kata tugas seperti ini, murid-murid perlu menjawab jawapan ringkas. Jawapan ringkas itu mesti memenuhi kehendak soalan tadi. Seterusnya untuk kata tugas apakah maksud, jawapan yang diperlukan dari murid ialah dalam bentuk ayat ataupun frasa lengkap. Ya. Manakala kata tugas jelaskan, murid-murid perlulah menulis dengan ayat yang lengkap. Mungkin lebih daripada 3 atau 4 patah perkataan. Seterusnya untuk kata tugas terangkan, murid-murid perlulah menulis ayat lengkap berserta huraian. Maksudnya, apabila murid-murid menulis ayat, mesti ada kata penghubung, contohnya seperti supaya, untuk, kerana, agar. Dan untuk kata tugas huraikan ataupun kemukakan hujah, jawapan yang diperlukan dari murid-murid ialah dalam perenggan. Okey, Ustazah yakin mungkin murid-murid tak sabar nak tengok contoh-contoh untuk setiap kata tugas ini. Baiklah, untuk kata tugas apakah maksud? Ya? Ini ialah mentakrif ataupun mendefinisikan sesuatu frasa ataupun sesuatu perkara. Okey. Contoh, apakah maksud rasuah? Rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ingat lagi tak tadi? Murid-murid perlu menjawab dalam frasa ataupun ayat yang lengkap. Jika murid hanya menjawab rasuah ialah pemberian atau suapan sampai sini, mungkin murid-murid hanya mendapat 1 markah. Ya? Untuk mendapat markah yang lengkap, murid-murid perlu menambah frasa yang seterusnya. Jadi ini memerlukan murid-murid mengingat dengan baik. Seterusnya untuk soalan nyatakan 2 bentuk rasuah, murid-murid perlu menjawab dengan jawapan yang ringkas. Ya? 2 bentuk rasuah, menerima rasuah, memberi rasuah. Jawapan ringkas tetapi memenuhi kehendak soalan. Baiklah, kita lihat pula kata tugas yang seterusnya. Okey, berikan perhatian murid-murid di sini. Jelaskan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Terangkan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Soalan macam sama tetapi kehendaknya berbeza. Soalan jelaskan memerlukan ayat lengkap, manakala soalan terangkan memerlukan isi dan huraian. Cuba kita lihat 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Untuk soalan jelaskan, memadai kita menulis dalam ayat yang lengkap, melumpuhkan ekonomi negara. Tetapi untuk soalan terangkan, seperti yang di bawah ini, perlu ada isi, campur, huraian. Ya? Jadi, melumpuhkan ekonomi negara kerana kos pengurusan yang meningkat. Itu kehendak untuk soalan terangkan. Baiklah. Kata tugas seterusnya ialah huraikan hujah, menghuraikan hujah. Ya. Huraikan hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Murid-murid perlu perhatikan apakah kenyataannya. Okay. Lihat betul-betul gambar rajah ataupun mungkin kata-kata kenyataan, pernyataan, ya, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar rajah. Rasuah memusnah negara. Jadi mungkin jawapan yang boleh diambil ataupun yang boleh murid tulis ialah seperti ini. Rasuah dapat melumpuhkan ekonomi negara, ini isi. Hal ini kerana hal yang demikian ini kerana kos sesuatu pengurusan akan meningkat. Sebagai contoh, projek pembangunan akan menelan belanja berganda-ganda daripada nilai sebenarnya. Itu HL dipanggil huraian lengkap. Kesimpulannya, marilah kita membantras rasuah agar negara aman sejahtera. Okey, Ustazah yakin murid-murid telah pun memahami apakah dia bentuk-bentuk soalan untuk pendidikan Islam kertas 1. Berapa jumlah semuanya? Ingat lagi ada berapa? Ya, ada 5 soalan. Berapa nak jawab? Betul, kena jawab semua. Jangan pilih-pilih, ya, jawab semua. Berapa tempoh masanya? 2 jam 30 minit. Apakah bidang yang merangkumi tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam? Ingat lagi?
bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, fiqh, tamadun Islam dan juga akhlak. Jadi bolehlah murid-murid bersedia buat senarai semak. Yang mana dah ulang kaji, yang mana masih perlu didalami, yang mana masih perlu diberikan fokus ya, supaya murid-murid dapat menghadapi peperiksaan ini dengan sukses. Sukses, Ustazah. Ya, Baik. okey. Saya ada satu soalan, Ustazah. Ya, silakan. Kenapa murid-murid kena menguasai kata tugas tu untuk menjawab soalan-soalan ini dengan mudah, Ustazah? Okey, bagus soalan Abang Aiman ni tadi ya, murid-murid. Kenapa murid-murid perlu menguasai kata tugas ni? Supaya kata tugas tadi menunjukkan kehendak soalan. Kalau contohnya terangkan, ada isi dan huraian, murid-murid hanya menjawab isi, tak dapatlah markah penuh. Jadi kata tugas ini penting supaya murid tahu apa kehendak soalan sebenarnya. Didik TV KPM